Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Hanani merangkap moderator anda pada hari ini. Isu yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah belia dan program kesukarelawan, faktor dan jalan penyelesaiannya. Sebelum saya memulakan hujah kita pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan barisan speaker jemputan kita pada hari ini iaitu Cik Nur Fatihah dan Encik Muaz Arazi. Selamat datang saya ucapkan kepada speaker jemputan kita. Aktiviti kesukarelawan merupakan kerja-kerja amal dan kebajikan yang dilakukan secara sukarela oleh seseorang individu atau secara berkumpulan terhadap golongan yang memerlukan. Budaya dan semangat kesukarelaan merupakan antara teras penting dalam kerangka perpaduan nasional, terutamanya dalam kalangan belia di Malaysia. Pada pandangan Encik Muaz, apakah penyataan masalah bagi isu ini? Terima kasih. Kesukarelawanan melalui sejarah, ideologi, politik, sosioekonomi dan budaya menjadi fenomena global melibatkan individu dan masyarakat dunia. Tragedi seperti peperangan dan bencana mendorong tindakan sukarelawan. Tetapi pada tahun ini, berlakunya penurunan penyertaan golongan muda. Pengurusan sukarelawan yang efektif ini penting untuk merekrut dan mengekalkan sukarelawan dan juga untuk mengelakkan ketidakaktifan dan mengatasi kelemahan organisasi. Jika isu ini tidak diselesaikan, ia boleh memberi impak yang negatif kepada individu, masyarakat dan negara. Terima kasih Encik Muaz atas kenyataan seperti tadi. Apa pula faktor yang menyebabkan masalah tersebut berlaku? Mari kita dengarkan penjelasan daripada Cik Fatihah. Terima kasih Anis atas pertanyaan tersebut. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kekurangan partisipasi sukarelawan, terutamanya di kalangan anak muda. Beberapa faktor tersebut melibatkan aspek sosial, ekonomi dan juga budaya. Mengikut pendapat saya, anak muda tidak mahu terlibat dengan aktiviti kesukarelawanan kerana keterbatasan waktu. Anak muda seringkali memiliki jadual yang padat dengan tuntutan pendidikan, pekerjaan dan aktiviti sosial. Keterbatasan waktu dapat membuat mereka kurang mampu untuk membahagikan waktu untuk kegiatan sukarelawan kerana seperti yang kita tahu, kegiatan sukarelawan mengambil masa yang agak lama, jadi ini menyebabkan salah satu faktor mengapa anak muda kurang menyertai aktiviti kesukarelawanan. Sedangkan assignment pun mereka mengambil masa yang lama, apatah lagi mereka ingin menyertai program-program screening. Betul tak? Faktor yang kedua pula, ketidakpedulian atau kurangnya kesedaran. Beberapa anak muda mungkin kurang memiliki kesedaran tentang masalah sosial atau lingkungan sekitar mereka. Mereka mungkin tidak melihat betapa pentingnya keterlibatan sukarelawan atau mungkin kurang peduli terhadap isu-isu tersebut. Anak-anak yang hidup di zaman kini adalah generasi Z yang terlalu terpengaruh dengan kemajuan teknologi. Secara umumnya, mereka lebih suka bermain dengan gadget berbanding menyertai program kesukarelawanan seperti ini yang memerlukan daya tenaga yang tinggi. Faktor yang ketiga iaitu kurangnya inisiatif atau dorongan. Anak muda mungkin tidak merasa didorong atau mendapat dorongan dari lingkungan mereka untuk terlibat dalam kegiatan sukarelawan. Inisiatif dari keluarga, sekolah atau komuniti dapat memainkan peranan penting dalam merangsang pelibatan sukarelawan. Seperti yang kita tahu, aktiviti sukarelawan ini sendiri tidak menawarkan apa-apa bayaran sebagai pulangan. Jadi, ini menyebabkan anak muda tidak terdorong untuk menyertai aktiviti kesukarelawanan. Sangat serius faktor-faktor yang telah dijelaskan oleh Cik Fatihah sebentar tadi. Apa kata kita dengarkan kesan masalah terhadap individu, keluarga Kesan dan mengabaikan masyarakat sukarelawan yang akan ialah disambung boleh oleh menyebabkan Cik individu Muaz kehilangan dan Cik peluang Fatihah. memperbaiki Silakan. diri dan memupuk nilai positif. Aktiviti sukarelawan membentuk watak, meningkatkan empati, kemahiran berkomunikasi dan kemampuan menyelesaikan masalah. Selain memberi faedah kepada masyarakat, sukarelawan membentuk rasa tanggungjawab sosial. Kesan negatif termasuk hubungan sosial yang terhad dan kurangnya penglibatan komuniti. Sukarelawan membolehkan individu berhubung dengan sebanyak mungkin orang, membina rangkaian dan menyumbang pada matlamat bersama. Tanpa itu, individu mungkin kekurangan interaksi sosial dan peluang membentuk hubungan bermakna dalam komuniti dan juga menghalang impak positif terhadap struktur sosial yang lebih luas.
Terdapat pelbagai kesan negatif yang boleh memberi impak kepada masyarakat jika kita mengabaikan sukarelawan. Ini iaitu termasuklah yang pertama, kurangnya pembangunan komuniti. Tidak adanya penglibatan dalam kegiatan sukarelawan dapat merugikan proses pembangunan komuniti. Aktiviti sukarelawan seringkali menjadi motor penggerak bagi perubahan positif di suatu tempat. Tanpa kontribusi sukarelawan, potensi untuk meningkatkan infrastruktur dan kualiti hidup masyarakat mungkin terbatas. Pembangunan komuniti yang kuat seringkali bergantung pada kolaborasi dan keterlibatan aktif masyarakat setempat. Kesan kedua pula, kurangnya kesedaran sosial. Sukarelawan seringkali terkait rapat dengan peningkatan kesedaran sosial. Melalui pengalaman sukarelawan, individu dapat lebih memahami masalah-masalah sosial lingkungan masyarakat di sekitar mereka. Tidak memiliki kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan ini dapat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang isu-isu yang mungkin mempengaruhi komuniti sehingga menghambat kemampuan untuk terlibat dalam solusi dan perubahan positif. Seterusnya, kesan ketiga pula, potensi stigma sosial. Masyarakat tertentu mungkin memiliki pandangan negatif terhadap individu yang tidak terlibat dalam kegiatan sukarelawan. Hal ini dapat melahirkan stigma sosial, mengakibatkan isolasi sosial dan merugikan hubungan antara individu. Keterlibatan dalam kegiatan sukarelawan juga dapat dianggap sebagai indikator keterlibatan sosial yang positif. Betapa besar impaknya yang telah dijelaskan oleh panel jemputan kita sebentar tadi. Kini, giliran saya pula untuk memberi pandangan kesan masalah tersebut dari segi negara kita. Kesan yang pertama ialah kurangnya kreativiti dan inovasi. Tanpa pelibatan belia dalam program sukarelawan, negara mungkin kehilangan sumbangan idea dan inovasi dari golongan ini yang penting untuk pembangunan negara. Belia membawa pemikiran segar, keberanian untuk mencuba pendekatan baru dan kreativiti yang penting dalam menyelesaikan masalah-masalah kompleks. Tanpa sokongan daripada golongan ini, negara mungkin kehilangan idea-idea yang bernas yang dapat membawa kekayaan intelektual dan keunggulan kompetitif. Seterusnya, kekurangan modal insan. Penglibatan belia dalam sukarelawan penting untuk pembangunan modal insan yang berkualiti dan beretika, yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi dan kemajuan negara. Tanpa pengalaman praktikal dalam menyumbang kepada komuniti dan masyarakat secara sukarela, belia mungkin kekurangan fahaman yang mendalam tentang tanggungjawab sosial, kepimpinan dan keberkesanan dalam menyelesaikan masalah. Ini boleh mengakibatkan kekurangan dalam bakat dan kepimpinan untuk mengendalikan cabaran masa depan negara kita. Dan yang ketiga ialah kehilangan peluang pembangunan sosial. Ketiadaan belia dalam program sukarelawan boleh menyebabkan negara kehilangan peluang penting untuk pembangunan sosial secara menyeluruh. Penglibatan belia dalam program sukarelawan dapat membangunkan komuniti, memperbaiki infrastruktur sosial dan meningkatkan kesedaran terhadap isu-isu penting. Tanpa sokongan aktif daripada belia, negara mungkin terlepas peluang dalam memperbaiki keadaan sosial, ekonomi dan persekitaran. Kini, kita beralih kepada cara penyelesaian. Pihak yang terlibat telah mengambil beberapa langkah untuk menangani masalah kekurangan pelibatan belia dalam program sukarelawan. Namun, terhadap keperluan untuk lebih meningkatkan penyelesaian yang sedia ada. Langkah-langkah yang telah dilaksanakan termasuk penggunaan platform digital untuk menjadikan peluang sukarelawan yang fleksibel, menggalakkan kerjasama dengan institusi pendidikan untuk mengintegrasikan program sukarelawan dalam kurikulum dan meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan sukarelawan. Sebagai contoh, program SULAM iaitu Service Learning Malaysia University for Society yang merupakan satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menggabungkan objektif pembelajaran kursus dengan khidmat komuniti yang di mana melibatkan pelajar berinteraksi dengan komuniti bagi menyelesaikan permasalahan setempat dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang mereka pelajari di kelas.
Bagaimanapun terhadap keperluan untuk lebih meningkatkan lagi penyelesaian yang sedia ada. Ini termasuk memperluaskan jaringan kerjasama dengan syarikat-syarikat tempatan untuk menyediakan lebih banyak peluang sukarelawan yang berstruktur, menyediakan insentif ataupun pengiktirafan kepada belia yang terlibat dan mewujudkan program mentor murid untuk menggalakkan penglibatan belia dalam sukarelawan. Selain itu juga, cadangan penyelesaian baru termasuk mewujudkan platform aplikasi khusus untuk menyediakan maklumat serta peluang sukarelawan yang lebih mudah diakses oleh belia, menggandakan usaha dalam mengintegrasikan sukarelawan dalam program pendidikan formal dan mengadakan kempen kesedaran yang kreatif dan berterusan untuk meningkatkan minat serta pahaman tentang sukarelawan di kalangan belia. Jadi, dengan berakhir hujah saya sebentar tadi, maka berakhirlah program kita pada hari ini. Terima kasih kepada para speaker jemputan kita pada hari ini dengan menyampaikan hujah yang penuh informasi dan pengajaran seperti tadi. Yang baik kita ambil sebagai teladan, yang buruk kita jadikan sepadan. Ikutlah. Jadi dengan berakhir hujah saya sebentar tadi, maka berakhirlah program kita pada hari ini. Terima kasih kepada para speaker jemputan kita pada hari ini dengan menyampaikan hujah yang penuh informasi dan pengajaran sebentar tadi. Yang baik kita ambil sebagai teladan, yang buruk kita jadikan sepadan. Sekian sahaja daripada saya, Anis Hanani, moderator anda pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.